Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Najwani Fatihah binti Ramli, nombor matrik 13 DKA 19F1013. Hari ini saya akan menerangkan tentang case study 1 bab 4. Yang pertama ialah pengenalan. Sistem pengedaran air adalah bahagian daripada jaringan bekalan air dengan komponen yang membawa air minum dari loji rawatan terpusat atau telaga ke pengguna air untuk menyampaikan air dengan secukupnya untuk memenuhi keperluan. Definisi: menggunakan istilah rangkaian pengedaran air untuk sebahagian sistem pengedaran air hingga ke titik perkhidmatan pengguna air pukal atau not permintaan yang banyak pengguna disatukan. Istilah sistem penghantaran air untuk rangkaian paip. Umumnya dalam struktur seperti pohon yang digunakan untuk menyampaikan air dari loji rawatan air ke takungan perkhidmatan. Menggunakan istilah sistem pengedaran air untuk rangkaian paip pada umumnya mempunyai struktur gelong untuk membekalkan air dari takungan perkhidmatan dan menyeimbangkan takungan kepada pengguna air. Sistem pengedaran air terdiri daripada saluran paip, kemudahan penyimpanan, pam dan aksesori lain. Saluran paip yang diletakkan di tempat umum tersebut, aliran air digunakan untuk mengangkut air ke sistem pengedaran. Saluran air yang berdiameter besar yang disebut pengumpan utama digunakan untuk menghubungkan antara loji rawatan air dan kawasan servis. Pengumpan sekunder dihubungkan antara pengumpan utama dan pengedar. Pengedar adalah sumber air yang terletak berdekatan dengan pengguna air, yang juga membekalkan air ke hidran kebakaran individu. Talian servis adalah paip berdiameter kecil yang digunakan untuk menghubungkan dari saluran air melalui keran kecil ke meter air di lokasi pengguna. Terdapat injak servis, juga dikenali sebagai kerap stop, di talian perkhidmatan yang terletak berhampiran tepi jalan untuk memastikan air ke bangunan pengguna. Seterusnya ialah kawasan kajian kecil. Kami memilih untuk membuat kajian ini di kawasan PA/KR Bangor Peradun. Saya sertakan gambar satelit untuk kawasan yang kami kaji. Untuk kawasan yang kami kaji. Kawasan untuk kajian ini telah memilih kawasan perumahan PA/KR Bangor Peradun 21200 Kuala Terengganu. Kawasan tersebut mempunyai kawasan tanah yang luas dan lapang, serta kawasan tersebut ialah kawasan tanah rata. Selain itu, kawasan perumahan ini berdekatan dengan Kampung Bangor Peradun dan kawasan yang berdekatan dengannya. Jumlah penduduk di PA/KR Bangor Peradun mempunyai jumlah yang ramai kerana jumlah penduduk yang didapati termasuk dengan jumlah penduduk yang berdekatan dengan kawasan tersebut. Selain itu ialah senarai andaian. Yang pertama, pemilihan tangki. Kami memilih tangki konkrit bertertulang. Kami memilih tangki ini kerana penyelenggaraannya yang murah dan hayat yang digunakan amat menjimatkan. Selain itu, tangki ini boleh dibina atas tanah atau ternaik mengikut keperluan tekanan dan keadaan tapak. Tangki konkrit bertertulang dibina di kawasan perumahan tersebut dibina secara ternaik kerana kawasan tersebut ialah kawasan tanah rata. Yang kedua ialah pemilihan jenis paip, panjang dan diameter paip.
Jenis paip yang kami cadangkan ialah paip poli. Hal ini kerana paip poli mudah dilentur apabila digunakan serta paip poli boleh digulung dengan mudah dibawa dan juga mudah dikendalikan. Selain itu, perbandingan paip poli dengan paip PVC adalah paip poli lebih kuat berbanding paip PVC. Yang kedua, panjang paip yang kami pilih adalah paip utama adalah 700 meter dan sub main pipe ialah 500 meter dan 300 meter. Selain itu, diameter pula untuk paip utama 200 mm manakala kedua-dua sub main pipe ialah 150 mm. Masalah yang dihadapi adalah kawasan yang kami kaji didapati bahawa kawasan tersebut tidak mempunyai tangki air. Selain itu, jumlah penduduk yang ramai. Hal ini menyebabkan permintaan air yang tinggi. Sumber air yang kurang mencukupi untuk diagihkan kepada penduduk terdekat di kawasan tersebut. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahda binti Zulkifli, nombor matrik 13DKA 19F1058. Seterusnya ialah anggaran populasi. Kami dapati jumlah populasi di kawasan PA Bangor Peradun ialah 7,000 orang penduduk yang terdiri daripada 99% daripada kaum Melayu dan 1% daripada kaum Cina. Bagi merangka bentuk cadangan sistem pengedaran pula ialah kami memilih sistem pengedaran iaitu sistem hujung mati kerana kawasan yang kami pilih adalah sesuai dengan sistem tersebut. Hal ini kerana sistem hujung mati sesuai digunakan untuk skim perumahan. Selain itu, sistem hujung mati amatlah sesuai untuk skim perumahan kerana terdapat kos yang rendah dan senang untuk pembangunan seterusnya. Ni gambar sistem hujung mati. Seterusnya, kami menggunakan kaedah gabungan graviti dan pump. Hal ini kerana faktor keberkesanannya dan kos yang rendah serta digunakan di kawasan yang mempunyai pelbagai permukaan bentuk muka bumi. Kemudian, kaedah ini juga boleh membuat penaihan air ke pengguna dibuat melalui daya graviti. Kaedah ini boleh mengelakkan daripada kerosakan kepada paip dan sistem pengagihan.
Bagi lakaran yang menunjukkan anda yang awal ialah yang pertama, panjang paip, 3 sambungan paip. Panjang paip yang kami gunakan adalah paip AB adalah 700 meter, manakala paip BC adalah 500 meter dan paip CD adalah 300 meter. Yang kedua, demands. Keperluan air per kapita ialah penggunaan air oleh seseorang penduduk sehari. Nilai di bawah digunakan untuk menganggarkan permintaan air. Kawasan bandar 130 hingga 320 liter sehari. Kawasan subbandar atau pinggir bandar 180 hingga 230 liter sehari. Dan kawasan kampung 135 hingga 180 liter sehari. Kami memilih keperluan air per kapita adalah 165 liter per kapita per day. Hal ini kerana kawasan kajian kami adalah kawasan perkampungan dan mempunyai ramai penduduk. Assalamualaikum, nama saya Sharifah Wani Munirah binti Said Yusof, nombor matrik 13 DKA 19F1183. Seterusnya ialah diameter pipe. Diameter pipe utama ialah 200 mm. Lepas tu pun submain pipe pula untuk kedua-dua submain pipe 150 mm. Seterusnya ialah aliran reka bentuk. Aliran reka bentuk ia ada tiga pipe. Satu untuk AB ialah pipe utama, BC dan CD ialah submain pipe. Jumlah untuk population untuk AB ialah 1167, lepas tu segi 1166. Lepas tu untuk BC 1150, lepas tu pun 1183. Untuk CD pula 1141 dengan 1193. Total population ialah 7,000. Untuk lakaran yang kedua ni ia menunjukkan ketinggian tangki, lepas tu ketinggian pipe dan submain pipe. Untuk ketinggian tangki ialah 185.4 meter, lepas tu ketinggian A 163 meter, lepas tu pun B 150 meter, C 143.5 meter dan D 138.8 meter. Seterusnya ialah head losses. Head losses ni kita guna Hazen-Williams formula. Formula ya 1128 kali 10 kuasa 9 bahagi dengan D kuasa 4.87 kurungan Q per 100 tutup kurungan kuasa 1.85. Mula-mula kita buat tubik dulu benda kita ada. Contohnya Q kita ada 165 liter, lepas tu Q pressure kita ada 3Q average, lepas tu tekanan kita 15 meter, lepas tu pun jarak AB 700 meter, jarak BC 500, jarak CD 300, diameter AB 200 mm, diameter BC 150 mm dan diameter CD 150 mm. Lepas tu pun kita kira untuk head losses untuk AB. Kita guna formula yang sama. 1128 kali 10 kuasa 9 bahagi 200 kuasa 4.87 kurungan 144.4 bahagi 100 tutup kurungan kuasa 1.85. Total ya kita dapat 13.8 meter. Lepas tu kita cari head losses untuk BC pula. BC kita guna formula yang sama juga. Kita letak 1128 kali 10 kuasa 9 bahagi 150 kuasa 4.87 kurungan 96.2 bahagi 100 tutup kurungan kuasa 1.85.
Totalnya 26.5 meter. Lepas tu pun kita cari head losses untuk CD pula. Formula yang sama juga. 1128 kali 10 kuasa 9 bahagi 150 kuasa 4.87 kurungan 96.3 bahagi 100 tutup kurungan kuasa 1.85. Jawapan ia dapat 26.6 meter. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahirah binti Muhammad. Nombor matrix 13 JKA 19F1043. So, hari ni saya akan terangkan mengenai head user. So, macam mana kita nak kira head user? Head user kita kira dalam kotak. So, dalam kotak tersebut mempunyai 10 maklumat yang kita perlukan. Okey, maklumat pertama adalah pipe. Maklumat yang kedua adalah total population. Maklumat yang ketiga adalah design flow yang berunit meter kuasa 3 per jam. Maklumat yang keempat adalah size estimate yang berunit milimeter. Okay, yang kelima adalah loss. Loss tu ada 3 iaitu inch, 1000 meter dan length meter dan actual dan unit meter. So yang seterusnya adalah surface level yang berunit meter dan hydro yang berunit meter dan akhir sekali adalah head user yang berunit meter. Okey, langkah pertama adalah pipe. Pipe kita ada tiga penyambungan pipe iaitu pipe utama dan 2 pipe sub utama. So kita labelkan ketiga-tiga pipe tu adalah AB, BC dan CD. So total population bagi AB adalah 7,000. Bagi BC adalah 4,666 dan bagi CD adalah 4,667. Okey, seterusnya adalah design flow. Okey, design flow untuk AB adalah 165 darab dengan 7,000 darab dengan 3 bahagi dengan 24 darab dengan 60 darab dengan 60. So jawapan yang kita dapat adalah 40.1. Okey, 40.1 tu kita tukar unit dan darab dengan 3.6. So, jawapan yang kita dapat adalah 144.4. Okey, seterusnya adalah untuk BC pula. 165 darab dengan 4,666 darab dengan 3 bahagi dengan 24 darab 60 darab 60. Jawapannya adalah 26.732. So, sama juga tukarkan unit darab dengan 3.6. So, jawapannya adalah 96.2. So, bagi CD pula, 165 darab dengan 4,667 darab dengan 3 bahagi dengan 24 darab 60 darab 60. Jawapannya 26.738 darab dengan 3.6. So, jawapan yang kita dapat adalah 96.3. Okey, 165 tu adalah nilai Q iaitu keperluan air bagi pengguna. Okey, seterusnya adalah size estimate. Size estimate bagi AB adalah 200, BC adalah 150 dan CD adalah 150 iaitu nilai yang sama dengan BC. Okey, seterusnya adalah loss. Loss bagi each 1000 meter adalah nilai ni kita ambil kita kira dengan menggunakan head loss iaitu dengan menggunakan formula Hazen-Williams. So nilai AB bagi each 1000 adalah 13.8, BC adalah 26.5 dan CD adalah 26.6. So length bagi AB adalah 700, bagi BC adalah 500 dan bagi CD adalah 300. Actual, okay, kita nak kira actual. H 1000 tu darab dengan length bahagi dengan 1000. So bagi AB adalah 13.8 darab dengan 700 bahagi dengan 1000. So jawapannya adalah 9.7. Bagi BC pula adalah 26.5 darab dengan 500 bahagi dengan 1000. Jawapan yang kita dapat adalah 13.3. Dan akhir sekali CD. 26.6 darab dengan 300 bahagi dengan 1000. Jawapan yang kita dapat adalah 8.0.
Okey, seterusnya adalah surface level. Level bagi A adalah 163.0, bagi B adalah 150.0. C pula adalah 143.5 dan D pula 138.8. Seterusnya macam mana kita nak kira hydro. Hydro tu bagi A adalah 185.4. So macam mana kita nak kira hydro bagi B adalah hydro A yang kita dapat tadi tolak dengan actual bagi AB. So kita akan jadi 185.4 tolak dengan 9.7. Jawapan yang kita dapat adalah 175.7. Okey, bagi BC pula adalah sama, iaitu hydro bagi B tolak dengan actual BC. So 175.7 tolak dengan 13.3. So jawapan yang kita dapat adalah 162.4. Untuk D pula adalah hydro C tolak dengan actual CD. 162.4 tolak dengan 8.0. Jawapan yang kita dapat adalah 154.4. So akhir sekali adalah nak kira head user. So head user hydro tolak dengan surface level. So kita nak kira. So bagi A adalah 185.4 tolak dengan 163.0. Jawapannya yang kita akan dapat 22.4, iaitu nilai dia adalah lebih besar daripada 15 meter. So jawapan keputusan bagi A ialah certified okey. So B pula adalah 175.7 tolak dengan 150.0. Jawapan yang kita dapat adalah 25.7. So keputusannya adalah certified okey. C pula adalah 162.4 tolak dengan 143.5. So jawapannya adalah 18.9. So nilai ni adalah lebih besar daripada 15. So jawapannya adalah certified okey. Okey, last kali adalah D. 154.4 tolak dengan 138.8. So jawapannya adalah 15.6. Okey, 15.6 ni dia lebih besar daripada 15 meter. So jawapannya adalah certified okey. Okey, seterusnya adalah merangka reka bentuk akhir yang dicadangkan untuk sistem peredaran. So yang ni adalah lakaran yang terakhir untuk sistem peredaran. Okey, ada tangki air, satu paip utama dan dua paip sub utama. So ada surface level bagi A iaitu 163.0, B 150.0 meter, C 143.5 meter, D 138.8 meter. So dalam lakaran tersebut terdapat kedudukan actual dan head user. So actual bagi AB adalah antara A dan B. So nilai adalah 9.7 meter. Actual bagi BC adalah antara B dengan C, iaitu 13.3, dan actual bagi CD adalah 8.0, iaitu antara C dengan D. So nilai head user bagi A ialah 22.4 meter dan B 25.7 meter, C adalah 18.9 meter dan D adalah 15.6 meter. Hasil perbincangan daripada case study ini adalah air daripada tangki air mengalir melalui 3 penyambungan paip yang terdiri daripada satu paip utama dan 2 paip sub utama, iaitu di label AB, BC dan CD. Hasil daripada lakaran 2 didapati ketinggian paip dari permukaan tanah adalah berbeza. Selain itu, berdasarkan formula Hazen-Williams telah mendapati nilai head loss bagi AB iaitu 13.8 meter, manakala head loss bagi BC ialah 26.5 meter.
Head loss bagi CD adalah sama dengan head loss bagi BC iaitu 26.6 meter. Seterusnya untuk pengiraan head user, kami telah mendapat bahawa keputusan head user adalah berpuas hati dan okey bagi pipe AB, BC dan CD. Dan ini bermakna pemilihan jenis pipe, panjang pipe serta diameter adalah amat sesuai digunakan di kawasan kajian kami. Sekian sahaja, terima kasih.